Saudara, sejak 2 hari lalu, Singapura menyaksikan pelbagai langkah diumumkan pemerintah demi mengharungi kesan bekalan tenaga dan ekonomi ekoran Perang Timur Tengah. Ini termasuk arahan penjimatan elektrik bagi sektor awam dan juga langkah pihak seperti NTUC FairPrice membekukan harga barangan keperluan asas. Adakah semua ini petanda bahawa rakyat Singapura sudah perlu ikat perut? Dalam analisis berita ini, penerbit kanan Amira Isa mendapatkan jawapannya dari Zamil Kanan ISIS, Institut Yusof Ishak, Dr. Nur Syahril Saad. 3 kenyataan menteri di Parlimen kemarin menggariskan langkah mempersiapkan Singapura terhadap kesan Perang Timur Tengah. Harga petrol dan elektrik serta kos makanan lebih tinggi dijangka semakin meluas pada bulan-bulan mendatang. Pendeknya, pemerintah mempersiapkan rakyat tentang badai yang mungkin mendatang. Bagi saya, kenyataan-kenyataan menteri itu adalah jelas bahawa ini satu isu walaupun ia berlaku jauh daripada Singapura, tapi kita perlu tahu tentang kesannya kerana kesannya itu ada implikasi, natijahnya itu ada implikasi global. Justru kita akan tetap merasakan tempiasnya. Tapi pemerintah juga menjelaskan bahawa ada beberapa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahawa kesannya itu walaupun ada tapi kita boleh berjaya mengatasinya bersama. Jadi itu adalah mungkin mesej yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah antara lain mengumumkan pakej bantuan hampir $1 bilion, iaitu tambahan kepada sokongan yang diperkenalkan dalam belanjawan tahun ini. Ini termasuk bantuan tunai bagi pekerja platform dan pemandu teksi, agihan tunai lebih tinggi dan voucher CDC yang diberikan lebih awal bagi isi rumah. Di satu sudut yang lain, pemerintah kini juga memulakan langkah-langkah menjimatkan tenaga elektrik di semua lapisan kementerian dan badan awam. Individu, isi rumah dan perniagaan seluruh negara juga diajak melaksanakannya. Dengan langkah sedemikian, timbul persoalan, adakah kita sudah mencapai tahap di mana kita perlu ikat perut? Saya fikir belum sampai satu tahap di mana kita perlu ikat perut ataupun membuat satu perubahan-perubahan drastik. Tapi kita, kalau misalnya apabila satu konflik yang berlaku, misalnya beberapa tahun dahulu apabila COVID-19 berlaku, timbul panik dalam masyarakat. Mula disebut istilahnya stocking up berlaku, mereka pergi ke misalnya pasar raya membeli barangan-barangan, kekhawatiran bahawa akan ada kekurangan barangan makanan dan sebagainya. Hal itu tidak berlaku buat masa ini kerana jaminan pemerintah juga memberikan kita keyakinan bahawa sumber-sumber makanan kita, sumber-sumber tenaga kita itu masih stabil. Cuma ia sebagai satu peringatan awal bahawa konflik ini boleh berterusan dan berikan natijah yang lebih besar. Buat masa ini, Singapura juga masih belum perlu mengambil langkah pengawalan bahan api yang drastik seperti penjatuhan ataupun arahan bekerja dari rumah yang dilaksanakan negara-negara jiran. Namun hakikatnya, walaupun gencatan senjata 2 minggu bagi Perang Timur Tengah sedang berjalan antara Amerika dengan Iran, keadaan masih lagi goyah. Masih banyak persoalan yang belum terjawab, termasuk adakah gencatan senjata itu akan bertahan atau adakah perang akan tercetus kembali, serta apa lagi kesan limpahan yang akan berlaku ekoran perang tersebut. Ini satu perkara yang mungkin kita lihat satu perkembangan yang baik di mana mereka kembali ke meja rundingan kerana pada asalnya mereka kedua-dua pihak tidak bersedia untuk kembali ke meja rundingan. Cuma kita perlu berjaga-jaga. Mungkin 2 minggu ini adalah satu langkah permulaan, tapi kita perlu bersedia terhadap segala kemungkinan bahawa konflik ini akan berterusan. Kerana ia bukan hanya menjejas sektor ekonomi. Seringkali kita bahas konflik ini, kita lihat kesannya pada ekonomi. Kadang-kadang kita perlu lihat kesannya pada social compact atau kompak sosial. Kadang-kadang kita lihat sama ada, kenapa misalnya, apakah masa depan undang-undang antarabangsa? Apakah masa depan tentang dialog sidang agama? Apakah ini konflik antara tamadun? Jadi ini adalah isu-isu yang sedang membelenggu dan seringkali dimainkan di media sosial.
Namun demikian, dalam menghadapi krisis tenaga dan ekonomi sekarang ini, Dr. Nur Syaril berkata masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah, kata beliau, juga sudah membuat perancangan-perancangan yang baik. Di pihak individu dan masyarakat, mereka perlu lebih faham tentang isu-isu yang muncul dan juga memahami faktor geopolitik yang lebih besar.